Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah, edisi khas PM9. Alhamdulillah, tepat kira-kira jam 2.30 petang tadi kita telah pun mendapat seorang Perdana Menteri baharu, Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Alhamdulillah, akhirnya teka-teki terjawab siapakah yang bakal menerajui kepimpinan negara setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan baru-baru ini. Dan Alhamdulillah hari ini edisi khas kita akan bersiaran selama sejam bersama saya Adi Akmal Syahrom dan saya Wan Kamarudin, dan kita akan katakan tentang pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-9, dan kita ada beberapa orang pakar ekonomi, pakar dari sudut seorang lagi siapa ni? Politik Ya. Dan juga mungkin ada kejutan di hujung nanti. Kita nak tahu siapa yang bakal bersama kita. Ya. Istimewa. Dan antaranya, setelah negara mengalami ketidaktentuan politik, dan dalam keadaan negara sedang mengalami pandemik yang masih lagi agak teruk, Hadir. Ya, betul. Ini meresahkan seluruh rakyat, dan alhamdulillah saya kira kita cukup bertuah untuk memiliki seorang yang di Pertuan Agong yang cukup bijaksana untuk mengambil tindakan segera menyelesaikan kemelut politik negara. Saya fikir itu antara pujian harus diberikan kepada pihak istana kerana dalam masa kurang 6 hari saja kita telah dapat menyelesaikan, kerajaan baru telah pun dibentuk, dan hari ini kita dapat menyaksikan upacara mengangkat sumpah yang berjalan juga begitu pantas. 10 minit, 15 minit gitu saja. Dan itu antara yang harus kita kerana ketumpuan sekarang adalah rakyat mahukan pemimpin yang baru, kerajaan yang baru segera, kerana tumpuan kita utama adalah untuk menyelesaikan pandemik COVID-19. Ya, dan kesusahan ekonomi rakyat, dan kita akan bincang juga hari ini bagaimana cara insya-Allah kerajaan baru ini akan cuba mengatasi masalah apa cadangan-cadangan yang akan dikemukakan oleh pakar ekonomi, dan mungkin juga kita akan melihat 114 sokongan yang diperoleh oleh PM Datuk Seri Ismail Sabri ini bagaimana? Adakah ia stabil? Adakah kejadian yang sama akan mungkin berulang ataupun bagaimana? Apapun antara ada fakta yang menarik yang mungkin kita boleh kongsikan, Adi? Ya, kalau kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri juga adalah seorang TPM yang paling singkat tempoh je menjadi TPM. Hanya mengangkat sumpah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri 7 Julai lalu. Dan hari ini menjadi seorang Perdana Menteri. Itu satu sejarah juga, kan? Dan sejarah juga, beliau adalah salah satunya naib Presiden UMNO Parti yang terus dilantik menjadi Perdana Menteri. Biasanya Presiden lah. Betul. Dan rekod lagi. Dan antara fakta tadi yang saya kata, seramai 114 ahli parlimen menyokong, jadi ini membentuk satu majoriti untuk membentuk kerajaan lah. Walaupun agak tipis, tetapi ia cukup untuk membentuk majoriti. Dan kalau perhatikan UMNO 37, Bersatu 31, PAS 18, GPS 18, Bebas 4, MCE 2, MIC 1, PBRS 1, PBS 1, STAR 1. Kita harap akan terus kekal sehingga PRU ke-15 insya-Allah. Dan tadi berlangsungnya majlis angkat sumpah di hadapan yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara seperti yang dimaklumkan tadi sekitar 2:30 petang, dan majlis dilakukan secara seringkas yang mungkin. Memandangkan negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi kita saksikan majlis angkat sumpah terbabit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sah menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9 hari ini selepas mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-9 di Balai Singgah Sana Kecil Istana Negara. Majlis bermula jam 2.20 petang dan diadakan tidak sampai 15 minit. Istiadat mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Al-Sultan Abdullah memberi perkenan pelantikan itu selaras Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi
Saya, Ismail Sabri bin Yaakob, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Turut hadir isteri Perdana Menteri Datin Sri Mohaini Zainal Abidin. Antara pemimpin negara yang turut hadir bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut berada di Istana Negara. Datuk Seri Ismail Sabri mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melepaskan jawatan itu pada Isnin 16 Ogos, ekoran kehilangan sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Datuk Seri Ismail Sabri merupakan bekas Menteri Pertahanan Kluster Keselamatan sewaktu di dalam Kabinet Tan Sri Muhyiddin sebelum diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tahniah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan selamat bertugas menerajui pentadbiran negara. Baiklah, itu tadi. Tahniah sekali lagi Datuk Seri Ismail Sabri dan seorang lagi Perdana Menteri dari Pahang. Betul? Ahli Parlimen Bera. Ahli Parlimen Tapi Bera. Tapi lahir di Temerloh, ya? Ya, saya ada biodata yang menarik untuk dikongsikan, ya. Tentang Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita, Malaysia yang ke-9. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilahirkan pada 18 Januari 1960. Muda lagi. Ya. Dan dilahirkan di Temerloh, ya. Anak Temerloh. Dan mendirikan rumah tangga pada tahun 1986 dengan Datin Sri Mohaini Zainal Abidin, ya. Mempunyai 4 cahaya mata, seorang anak perempuan dan 3 anak lelaki. Dan kalau kita lihat kerjaya dia, beliau memulakan kerjaya sebagai peguam pada tahun 1985, ya. Dan antaranya 1995 pula setiausaha politik pada masa itu kepada Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. 2008 dilantik menjadi Menteri Belia dan Sukan. Ya, 2009 hingga 2013 Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. 2013 hingga 2015 Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. 2015 hingga 2018 Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. 12 Mac 2020 Menteri Kanan. Menteri Pertahanan, Kluster Keselamatan. Dan 7 Julai macam Adi cakap tadi, dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan hari ini sebagai Perdana Menteri rasmi. Ya, kalau kita lihat perjalanan kerjaya politik Ismail, Datuk Seri Ismail Sabri, boleh dikatakan lancar. Benar, betul. Ya. Dan kalau kita dapat imbang kembali lah pengalaman saya antaranya yang menjadi wartawan ketika itu tahun 2010 beliau memegang jawatan Menteri KP dan KK ketika itu, Kepenggunaan. Saya dapat recall baliklah yang beliau adalah seorang yang begitu cool, tenang dan mampu, yang antara kriteria yang saya rasa wartawan lain juga setuju adalah beliau mampu menerangkan fakta ataupun isu yang kompleks menjadi mudah. Saya ingat dulu pernah
beliau menjelaskan mengenai isu kenaikan harga gula. Harga gula dunia turun, tetapi harga gula Malaysia meningkat. Dan beliau menjelaskan isu itu kompleks. Beliau dapat menjelaskan dengan jelas sekali, dengan clear. Jadi wartawan perlu faham dan kita dapat sampaikan kepada rakyat, dan saya fikir itulah antara kriteria yang perlu ada pada seorang pemimpin, terutama ketika negara menghadapi pandemik ketika ini. Ya, betul. Dan seperti Adi juga, saya pernah ada pengalaman dengan Datuk Seri Ismail Sabri ketika dia memegang KPDNKK. Ya. Seingat saya pada masa itu isu rakyat yang dibawa adalah isu harga minyak yang tidak sama di darat dan di pulau-pulau sekitar, kalau tidak silap saya, Pulau Tatabuan di Kinabatangan, Sabah. Pulau itu agak jauh daripada darat, jadi harga minyak yang jauh lebih tinggi di pulau. Jadi kami bawakan isu itu kepada Datuk Seri Ismail Sabri, dan yang saya rasa macam yang beliau mudah didekati, praktikal, apabila sesi temuduga yang dijalankan di dalam bilik beliau, dan dia terus memanggil pegawai tertinggi, membuka fail dan menyelesaikan, memberi satu resolusi di situ juga. Di situ seorang pengalaman, jelas pengalaman luas beliau, dan yang paling penting dia seorang figura yang disenangi oleh rakyat. Juga kita tak lihat dia membuat kenyataan mengkritik pembangkang sebagainya. Dan pada masa pandemik juga kita nampak yang beliau adalah seorang pemimpin yang fokus, memberi perhatian kepada langkah-langkah untuk mengawal, mencegah dan mengatasi isu-isu yang timbul sepanjang pandemik COVID-19. Saya ingat jolokan diberikan oleh sebagai Pak Long Mahir. Kemesraan beliau kerana boleh kata hampir setiap hari beliau di hadapan kaca TV memberikan sidang media, menerangkan keadaan negara, MKN, Majlis Keselamatan Negara, SOP baru yang ketika itu asing bagi rakyat Malaysia, dan beliau dapat menerangkan dengan baik, bermesyuarat setiap hari secara virtual sebagainya. Kalau kita lihat tu berapa jam rehat. Cabaran. Banyak isu-isu yang perlu difikirkan dan diselesaikan. Apa kita harapkan adalah kerajaan ini akan terus stabil. InsyaAllah, kita doakan. Dan kita nantikan siapakah barisan ahli kabinet. Itu persoalan dan yang dinantikan seluruh rakyat Malaysia tentang senarai yang akan mengisi jawatan-jawatan penting dalam kabinet Malaysia seterusnya. Betul. Dan kita harapkan itulah yang akan menjadi penantian terbesar rakyat Malaysia ketika ini. Dan mungkin kita akan merujuk kepada pakar-pakar yang selayaknya untuk memberi satu mungkin teka-teki, mungkin satu bayangan tentang kabinet yang akan dilantik. Dan kita akan berlangsung belanja lepas ini bersama pakar-pakar ekonomi, pakar politik. Jadi kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini bersama Berita Al-Hijrah. Pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri disambut baik rakyat Pahang. Mereka menyifatkan pelantikan Perdana Menteri baru itu penting bagi mengembalikan kestabilan politik negara, malah berharap kerajaan baru nanti dapat memerangi wabak yang semakin menular, membantu rakyat yang terkesan dan membangun semula ekonomi serta menghentikan pertelingkahan politik. Penduduk kampung Bukit Gemuruh di Bera berharap Perdana Menteri dapat meneruskan pembangunan di perkampungan orang asli khususnya di daerah itu. Mereka yakin pengalaman yang ada pada Datuk Seri Ismail Sabri, masyarakat orang asli akan terbela. Saya anggap Datuk Seri ni orang yang boleh dipercayai untuk mentadbir negara. Dan saya rasa saya pun rasa Datuk Seri ni memang tidak lain lagi lah di kalangan masyarakat orang asli, kerana banyak membawa pembangunan di perkampungan masyarakat orang asli dari dululah, daripada beliau menjadi ahli parlimen hinggalah sekarang.
Sementara itu, Hairunisa Muhammad Yusof berkata Perdana Menteri yang baru ini diharap dapat menjalankan tugas sebaik mungkin bagi menangani penularan COVID-19 serta memulihkan ekonomi negara. Mewakili penduduk Bera, saya memang rasa sangat bersyukur dan harapan kami agar Datuk Seri dapat menjadi wakil kepada semua suara rakyat untuk membenteras COVID ni terutamanya sehingga selesai semuanya, insya-Allah. Sementara itu, seorang lagi, Wan Harzi Wan Kadir turut menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri kerana beliau seorang yang berdedikasi dalam menjalankan tugas. Jadi saya rasa dari segi pengalaman, kebolehan dia, mana memang saya yakinlah akan kebolehan dia lah. Kembali dalam berita Al-Hijrah edisi khas PM9, Bella, kita dah dengar tadi apa kata orang ramai rakyat Malaysia. Rakyat-rakyat. Ya, pastinya isu ekonomi adalah isu antara yang paling mencabar yang perlu ditangani oleh kerajaan baru hari ini. Ya. InsyaAllah dengan segera. Ya. Jadi kita ada seorang tetamu di Skype ya. Okay, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof sihat, Prof? Alhamdulillah. Baik, Prof. Ekonomi antara sektor utama yang paling mencabarlah untuk kerajaan sekarang, terutama Perdana Menteri baru kita sendiri, Dr. Sri Ismail Sabri, untuk mendepani isu ini. Dan pada pandangan Prof, boleh tak kerajaan baru ni membuat satu pembaharuan supaya ekonomi kita dapat dirancakkan lagi? Ya, memang masa ini adalah paling orang kata kritikal untuk menangani bukan sahaja krisis kesihatan, krisis politik ataupun sosial, malahan ekonomi juga adalah antara yang paling mencabar pada masa sekarang, terutama apabila kita tahu sepatutnya untuk bulan ini dan beberapa bulan akan datang ini adalah satu masa yang paling penting untuk negara menetapkan polisi dasar ataupun perancangan yang perlu dilakukan untuk membawa negara kita keluar daripada kemelut. Pertamanya, kalau kita lihat bulan ini sepatutnya kita berbincang tentang pra-bajet untuk belanjawan 2022, dan yang lebih penting sepatutnya bulan depan di dalam parlimen kita hendak mendengar pembentangan rancangan Malaysia ke-12, rancangan 5 tahun yang sepatutnya memang bermula tahun ini tetapi telah lewat bulan 8 baru nak dibentangkan, tetapi amat penting sebab ianya harus memberikan gambaran dan juga mampu memberikan keyakinan untuk pelabur asing ataupun dalam negeri untuk membuat keputusan adakah Malaysia masih lagi mampu memberikan pulangan yang baik. Dan sudah tentu pada bulan Oktober nanti, iaitu pembentangan belanjawan 2022 di dalam parlimen juga merupakan satu lagi aspek kritikal untuk bagaimana kerajaan menangani ekonomi pada sekarang dan juga tahun hadapan. Dan kalau berlaku situasi yang mana ekonomi masih lagi tidak pulih ataupun tidak mampu memastikan perniagaan kembali mampu menggaji pekerja ataupun mendapat pendapatan, kemungkinan terpaksa memikirkan untuk mengenakan ataupun memberi satu lagi pelanrasangan fiskal untuk tahun ini. Dan ini semua yang Perdana Menteri baru kena fikirkan untuk beberapa bulan akan datang ini. Prof Razman, kalau dilihat dari sudut kestabilan politik adalah satu faktor yang amat penting untuk menarik pelabur, ya. Bagaimana Prof melihat kerajaan baru ini mampu membawa FDI masuk ke Malaysia? Jadi kalau kita nak memberi keyakinan, kita tidak boleh macam bahasa mudah dia buat sendiri-sendirilah. Maknanya ianya satu orang punya, ini bukan satu orang punya kerja lah. Ia adalah satu
pekerjaan yang harus dibuat bersama-sama dalam satu kumpulan. Dan apabila kita cakap kumpulan ni bagaimana? Kumpulan ni kalau dalam kerajaan ni menteri kabinet. Dan kalau kita nak cakap kumpulan, kalau sekarang ni Premier League baru dah start kan, Manchester United tim yang paling hebat tu kan, menang 5-1, menang bukan sebab manager sahaja tetapi kerana pemain-pemainnya. Jadi kalau nak membentuk pasukan yang paling orang kata sesuai untuk memulihkan ekonomi, kita kena pilih yang terbaik daripada kalangan menteri ini. Dan juga kalau kita lihat, sebenarnya seluruh rakyat Malaysia mahu membantu kerajaan untuk memulihkan ekonomi. Jadi kena masukkan orang kata semua pandangan, cadangan. Kalau menteri pun terdiri daripada kerajaan saja, tak melibatkan perbankan, tapi sekurang-kurangnya jawatan kuasa dalam parlimen ataupun jawatan kuasa pemulihan negara haruslah melibatkan semua pihak, bukan sahaja parti-parti politik tetapi pakar ekonomi, teknokrat, pakar industri, sebab kita mahu semua bersama-sama untuk memastikan ekonomi kita ini pulih kembali, kerana kita tidak mahu ramai kekal kehilangan pekerjaan, perniagaan terjejas ataupun akan jadi bankrupt, dan kita tidak mahu FDI tidak dapat dijana lagi, semua lari keluar daripada negara kita. Jadi tolak ke tepi pergaduhan politik itu, semua sebenarnya kena sama-sama untuk memulihkan ekonomi ini. Ya, Prof, kalau dilihat kunci utama untuk memulihkan ekonomi adalah sekiranya kerajaan berjaya menangani COVID-19 dan pastinya proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity itu satu faktor yang paling penting. Jadi adakah Prof melihat ini akan, sekiranya kita berjaya mencapai herd immunity pada bulan 10 seperti yang dijadualkan atau disasarkan, adakah ini bermakna ekonomi Malaysia juga akan berkembang lebih baik? Itu yang kita kena fokuskan. Proses vaksinasi harus terus berjalan lancar. Kalau boleh jangan ada mana-mana PPV ditutup. Kita kena berikan penumpuan kepada memastikan bahawa majoriti rakyat dewasa kita mendapat 2 dos, dan juga kita mahu juga pastikan pada masa yang sama sektor-sektor ekonomi ini di negeri-negeri yang telah fasa 2, 3 kembali dibuka, dan sektor ekonomi tertentu dalam negeri fasa 1 pun juga dibenarkan dibuka mengikut SOP yang ketat. Ini kerana Kementerian Pembangunan Usahawanan dan Koperasi telah memberi bayangan jika sektor ekonomi kekal tutup sehingga Oktober, maka banyak perniagaan perusahaan kecil, mikro dan sederhana ni akan mengalami risiko bankrupt ataupun gagal. Disebabkan itu, kita tak boleh nak tunggu sampai Oktober baru nak buka semua. Kita kena buka secara berperingkat dan ini berdasarkan berapa cepat kita dapat vaksin nanti. Prof Razman, sekiranya Prof dibenarkan untuk mencadang, kadang-kadang kita nampak ketatkan ke sini ada yang tak setuju, longgarkan kat sini tak setuju. Kalau Prof boleh memberi cadangan, apa yang cadangan Prof untuk memulihkan ekonomi Malaysia? Okey, kalau dari segi bagaimana nak menghindarkan COVID itu, memang kita dah tak boleh buat apa sebab dia dah orang kata endemik dah ada di klinik kita. Tapi kita kalau selagi kita mengamalkan SOP iaitu macam dine in kat restoran tu, sebenarnya saya lebih prefer cenderung untuk makan kat luar banding bukan duduk dalam restoran yang tertutup dan ada aircon tu, tapi kat luar tu peraudaraan yang cukup tu boleh. Dan sektor-sektor ekonomi yang tidak melibatkan pengumpulan ramai pekerja dalam satu tempat ataupun pelanggan dalam satu tempat pun, macam katakanlah kilang-kilang yang beroperasi secara otomasi, pekerja dia tak ramai, berjarak sama sini, semua jenis sektor ni pun kita kena boleh benarkan. Dan juga kita kena tengok rantaian bekalan tu. Kalau daripada retailer, daripada wholesaler, dia orang boleh buat niaga, tapi manufacturer, pengeluar tak boleh nak keluarkan barang, maknanya sepanjang rantai bekalan tu akan terjejas juga. Dia orang tak dapat bekalan. Dan di situ juga kita kena tengok bagaimana kita kena pastikan daripada A sampai Z tu tidak terjejas. Itu yang mungkin saya rasa patut ditelitilah. Ya, itu yang harapan kita. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Razman kerana bersama dengan berita Al-Hijrah khas PM 9 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih. Dan kita perlu berehat sekali lagi. Berita Al-Hijrah edisi khas
pelantikan PM9. Berehat seketika dan selepas ini kita akan ada pakar politik pula. Ya, Teruskan bersama kami. Ya, itu dia. Berita Rijal Edisi Khas PM9. Kalau tadi Awan kita dah berbincang mengenai isu ekonomi. Yeah. Sekarang kita nak berbincang mengenai isu politik pula. Kalau lihat unik ya, UMNO kini telah kembali sebagai di Barisan Hadapan, kira driver. Ya, 22 bulan sebagai pembangkang. Ketika itu PH menjadi kerajaan, kemudian 18 bulan bersama PN, tapi di belakang, di seat belakang lah. Dan sekarang hari ini kembali di seat hadapan dan kiranya berkekalan sehingga PRU ke-15. Ini bermakna UMNO tidak pernah bertanding di PRU sebagai pembangkang. Itu antara fakta yang menarik, insyaAllah. Jadi kita nak mengulas lebih lanjut lagi mengenai isu politik ni. Okey, dan tetamu kita adalah Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pakar perlembagaan UIAM. Assalamualaikum, Prof. Nik. Waalaikumsalam. Salam Hadi dan Puan. Ya, sihat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagaimana Prof Nik melihat pelantikan ini? Salam pertama. Satu pelantikan yang boleh dikatakan agak dipanggil agak mengejutkan lah pada setengah-setengah orang lah. Kerana ia bertitik tolak dari satu krisis kemelut kerajaan apabila kerajaan PN telah hilang majoritinya dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpaksa meletak jawatan. Dan selepas itu berlaku seolah-olah tarik tali lah antara pembangkang dan juga penyokong kerajaan, parti-parti kerajaan yang berebut untuk mendapatkan sokongan, ya, kerana angka magic itu ialah 111. Dan apabila angka magic itu dapat, maka ia dibentangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan apabila ia dapat dibuktikan dengan bukan saja dengan SD, dengan akuan bersumpah, malah dengan pertemuan dua mata dengan setiap 114 dipanggil ahli parlimen yang menyokong calon yang menjadi Perdana Menteri hari ini. Dan dikatakan juga mungkin akan ada satu undi ataupun pembentangan undi percaya di parlimen nanti. Kita lihat, kita tunggu dan lihat. Baik, Prof. Kalau kita lihat, Prof, Datuk Seri Ismail Sabri ini adalah orang tengah antara UMNO dan juga Perikatan Nasional, dua kumpulan yang kini menyokong beliau. Dan tapi dalam masa yang sama PN juga meletakkan syarat, kira sokongan bersyarat. Jadi bagaimana Datuk Seri Sabri nak mendepani perkara ini? Baik, kalau kita lihat titah daripada Istana Negara, ya, masa perkara ini menjadi begitu panas sekali, iaitu sokongan itu kepada seorang calon itu hendaklah tidak ada syarat. Tapi kita tahu bahawa daripada apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan telah disebarkan dalam akhbar dan media, ya, bahawa sokongan bersatu terhadap calon Perdana Menteri yang sokongan bersyarat. Antara lain ialah mesti tidak ada calon ahli kabinet itu yang mempunyai masalah di mahkamah, ya, ataupun mempunyai rekod-rekod yang tidak baik dan sebagainya. Tapi kita lihat ini sebagai syarat yang memang telah difahami sejak daripada kerajaan PN pada bulan Mac 2020. Ya, bahawa kita tahu bahawa sokongan bersatu dan sokongan UMNO bersatu untuk mewujudkan kerajaan masa itu dengan syarat bahawa tidak ada mereka yang terlibat dalam kes mahkamah sebagaimana ahli kabinet, ya. Dan ini diteruskan. Namun ia dilihat dari pelbagai sisi lah, dari sisi orang-orang UMNO bahawa itu adalah syarat yang tidak seharusnya diberikan dalam keadaan dipanggil sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda mengatakan bahawa mesti tidak ada syarat.
Tapi kita tunggu dan lihat. Saya pasti bahawa ini adalah satu bentuk kompromi lah antara dua pihak tersebut yang masih lagi, saya rasa masih lagi dalam konflik, dan kita hanya ingin menunggu bila nama-nama ahli kabinet nanti diberitahu pada semua, baru kita lihat bagaimanakah apa bentuk konsesi yang telah berlaku antara kedua pihak tersebut. Dan situasi politik sekarang dan mungkin masa depan juga adalah sesuatu yang sukar diramal, Prof. Nick, ya. Jadi kalau kita katakan yang Datuk Seri Ismail Sabri hanya bertahan sebagai PM sehingga PRU sahaja, atau selepas PRU mungkin beliau mampu bertahan? Saya seperti Adi dan Wan juga mahukan tidak ada konflik lagi, ya. Kita tidak mahu lagi kemelut dalam politik negara kita. Kita tidak mahu kerajaan terganggu gugat oleh masalah-masalah konsesi ini, masalah-masalah antara dua parti politik, terutama dalam PN ini. Tapi kita harapkan tidak ada konflik lagi. Namun kita tidak tahu, ya, apa yang berlaku di dalam. Ya. Kita tak tahu apa yang dipikirkan oleh kedua pihak tersebut. Ya. Apa yang saya boleh fikirkan ialah bahawa melihat kepada apa yang berlaku, ya, apa yang berlaku sejak beberapa minggu yang lepas, ya. Dan saya pasti bahawa setiap ahli politik dalam PN mengharapkan tidak ada lagi apa bentuk konflik, ya. Itu yang saya pasti. Dan saya pasti juga bahawa kumpulan dalam UMNO yang menjadi punca kepada konflik atau punca kepada kerajaan jatuh baru-baru ini sedar bahawa mereka tidak boleh bermain dengan isu ini, kerana ia akan memberi kesan yang besar kepada bukan sahaja kepada kerajaan, malah kepada rakyat secara keseluruhan. Dan ini diperingatkan lagi oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dalam pernyataan yang dikeluarkannya. Dan juga Raja-Raja Melayu juga telah menyatakan perkara yang sama, bahawa kita harus tidak menekankan kepada kepentingan politik masing-masing. Kita perlu memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan kepentingan rakyat, khususnya apabila rakyat amat tertekan masa ini dengan pelbagai isu, selain daripada isu pandemik, isu tidak ada kerja, isu tidak ada pendapatan dan sebagainya. Saya pasti bahawa dengan adanya perkara-perkara ini dan ingatan-ingatan yang diberikan oleh semua pihak, maka saya pasti bahawa Datuk Seri Ismail akan terus, insya-Allah, sampai ke masa yang sesuai bila Parlimen akan dibubarkan dan pilihan raya umum akan diadakan. Ya, baik Prof, seorang terakhir mungkin pada kacamata Prof sendiri, bagaimana Prof melihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai seorang Perdana Menteri? Baik, kita lihat bahawa beliau bukan orang baru, ya, dalam politik. Beliau telah berkhidmat dengan Perdana Menteri sebelum ini dan beliau telah berkhidmat dengan cemerlang di bawah PN selama 18 bulan. Ya. Beliau adalah, saya anggap beliau sebagai kapten dalam isu pandemik. Apabila kita menghadapi pandemik sejak Mac 2020 sehinggalah hari ini, beliau di hadapan sebagai Menteri Senior Pertahanan, dan beliaulah berkhidmat dalam memastikan bahawa MCO, PKP kita berjalan lancar dan semua SOP berjalan dengan baik. Beliaulah menjadi sebagai petunjuk pada kita semua setiap hari di televisyen setiap petang, ya, pada awal-awal dulu, dan kita mahu beliau menjadi seorang yang sama. Memastikan bahawa semua perancangan plan pemulihan itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan oleh kerana cara beliau itu secara yang orang panggil beliau tenang. Dan tidak terburu-buru, ya, tidak terburu, dan ia dalam bentuk secara kelembutan itu tapi tegas. Saya sesuai sekali. Ya, Prof Nick, satu je soalan ringkas saya. Ramalan Prof Nick, TPN siapa? Okey. Saya melihat bahawa konflik ini bertitik tolak daripada UMNO yang mahukan tempat yang lebih utama dalam kerajaan. Saya sejak 2020 lagi bulan Mac. Saya pasti bahawa keadaan yang sama berlaku, iaitu Bersatu juga mahukan satu kerusi yang penting dalam kabinet, iaitu Timbalan Perdana Menteri. Dan saya pasti bahawa Timbalan Perdana Menteri adalah daripada Bersatu. Okey, terima kasih banyak Prof. Ya. Okey, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih kepada seorang pakar perlembagaan UIAM. Baiklah, itu penjelasan Prof mengenai cabaran politik yang bakal dihadapi oleh kerajaan baru Malaysia.
pada hari ini. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita ada seorang tetamu istimewa. Ya, kita nak tahu siapa. Teruskan bersama Berita Al-Hijrah. Assalamualaikum. Kembali dalam Berita Al-Hijrah edisi khas pelantikan PM 9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okay. Wan, kita janjikan ada seorang tetamu istimewa bersama kita dalam Berita Al-Hijrah. Baik, kita bersama dengan anak kepada Perdana Menteri kita, iaitu Gaddafi Ismail Sabri. Kalau sebut Gaddafi orang tak kenal kan? Ya, Dafi. Apa khabar Dafi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you guys? Okay? Alhamdulillah, semua okey di sini. Baik, Dafi. Apabila mengetahui ayah Dafi yang dipanggil Papa telah dilantik sebagai Perdana Menteri, apa perasaan Dafi? Of course, sebagai seorang anak, saya bangga, saya bersyukur and I'm very happy. Saya tumpang gembira untuk kejayaan yang dia dah kecap dalam karier dia. I'm happy that dia dapat move another step ahead dalam dunia kejaya. Dafi tinggal dengan Papa dan Mama? Atau tinggal... Saya tinggal dengan saya punya parents. Okey, so apa berlaku semalam? Semalam? Okay, saya kat rumah. Lepas tu saya dengar dekat news juga sebenarnya. Dah confirm dah kira pelantikan ayah tu kan. Then saya sempat jumpa dia sekejap dekat rumah. Saya cakap congratulations kat dia. Then after that, dia keluar balik. So, busy lah. He was quite busy yesterday. Jadi saya pun tak nak kacau sangat dia punya time tu. Okey. Ya. Dafi, sebagai seorang anak kan, bagaimana dari kacamata Dafi sendiri melihat Papa Dafi sebagai seorang ayah dan juga pemimpin? Okay, as a father, of course, he is amazing. Saya memang sangat-sangat rasa beruntung sebab saya ada seorang ayah yang saya boleh buat macam kawan juga dalam masa yang sama. Jadi senanglah saya dengan dia kira memang close. Dan sebagai seorang politician, bila melibatkan kejaya ni, saya rasa dia memang sangat-sangat passionate. Dia suka kerja dia dan bila you suka something, you akan buat beria kan. Dan sebab tu saya rasa akhirnya alhamdulillah lah, ni balasan yang dia dapat daripada segala kerja keras yang dia dah buat selama ni. Dan tugas sebagai Perdana Menteri tentunya lagi berat ya. Dan Dafi, sebelum ni saya ada terbaca yang kongsikan yang bagaimana Dafi dan juga keluarga berkongsi Papa, ayah bersama rakyat Malaysia ya. Jadi perkongsian yang seterusnya ni bagaimana? Saya kira lebih banyak masa akan diberikan kepada negara dan rakyat. Betul lah. Kita orang dah actually set kat kita orang ni kepala dah actually, kita orang yang family, anak-anak semua kan. Memang lepas ni dia akan busy lah of course sebab tanggungjawab dia lagi besar. Tapi I think benda tu tak apa pun sebab kita orang pun anak-anak ni kebanyakan dah besar. Kita orang pun dah ada hal masing-masing. So eloklah dia busy kot. Taklah dia bosan tak ada buat rumah kan. Baik Dafi, kalau kita lihat ada Dafi seorang figura yang terkenal juga, seorang selebriti. Dan ayah Dafi juga seorang Perdana Menteri sekarang. Jadi ketika mungkin ada tekanan, mungkin ada tekanan daripada media sosial ke ada orang, yalah maklum sekarang kan, netizen. Jadi macam mana Dafi mempersediakan diri, mental dan fizikal? Sebab memang the nature of our job melibatkan orang ramai kan. Jadi kita akan dapat macam-macam feedback daripada pelbagai jenis orang lah. Jadi kita orang sebenarnya dah biasa dengan benda tu, and apa-apa pun we always try untuk just jadi positif je. Jangan terlalu fikir tentang benda-benda negatif yang orang cakap. Dan dalam masa yang sama, kita orang cuba try faham yang kita orang tak tahu apa yang orang lain go through in their lives. Mungkin ada kesusahan ke, ada masalah ke yang menyebabkan dia react in a certain way yang mungkin kita tak setuju, tapi dia jadi macam tu sebab situasi dia. So I don't judge, and saya kalau benda negatif, kalau saya rasa tak boleh nak handle, saya tak baca. Okey. Dafi, bagaimana Papa di rumah? Adakah sekiranya ada isu-isu besar negara yang melibatkan Papa, adakah akan dibawa, dibincang, diberi pandangan anak-anak, ataupun memang mengasingkan terus tugas kewajipan negara dengan keluarga?
saya rasa when we were younger, masa kita orang muda sikit, selalunya dia memang tak nak bercakap pasal kerja di rumah sebab dia dah fikir kerja kat luar kan. Jadi balik rumah saya rasa dia nak bertenang dan dia nak kita orang rasa macam he's a father, not a politician at home. Tapi dah besar-besar ni, saya rasa dia dah lebih rasa kita orang dah matang untuk suarakan sikit-sikit pendapat yang kita orang ada. So sekali-sekala dia adalah bertanya dengan kita orang pendapat macam situasi tu berlaku, apa kita orang punya point of view kan. So every once in a while lah, saya takkan kata selalu lah. Tapi kalau ikut dia memang selagi boleh dia elak cakap pasal kerja kat rumah. Ya, Daffy, kami sebagai wartawan memanglah biasa berjumpa dengan Ayah Daffy dan juga rakyat sendiri mungkin melihat dari kaca TV. Personality beliau adalah jenis cool, jenis tenang. Dan tapi bagi Daffy sendiri kan, mungkin ada sisi-sisi berbeza yang mungkin orang ramai, orang luar tak tahu tentang Datuk Seri Ismail Sabri. Ayah saya kan, dia seorang yang agak, saya rasa lah, kelakar juga sebenarnya. Orang tak nampak betul saja pun. Dia agak kelakar. Dia ada dia punya cara-cara dia tertentu lah. Dia suka menyangkat kadang-kadang anak-anak dia kan. So, he's quite playful. Dia agak kelakar. Dia anak bongsu. So, faham-faham lah. Ya. Dan Daffy, Daffy seorang artis, seorang penyanyi, pelakon ya. Mungkin saya yakin yang kisah Papa ni menjadi satu inspirasi buat Daffy sendiri. Ya, jadi ada apa-apa idea untuk mungkin terbitkan single terbaru mengenai Papa, pengorbanan Papa dan sebagainya? Okay, on that side mungkin belum lagi, tapi betul lah saya memang ambil inspirasi daripada his story, because saya tahu permulaan dia pun di kampung, dia bukan dia beranak-beranak terus senang dan ada jawatan segala macam kan. So saya nampak dia build dia punya life daripada bawah, so saya jadikan dia inspiration yang kalau kita nak sesuatu, kita kerja keras, kita boleh capai. Ya, Daffy sebagai seorang rakyat Malaysia juga kan. Jadi mungkin apa harapan Daffy kepada Ayah Daffy sendiri dan juga kerajaan baru ni? Okay, saya of course mengharapkan yang dia akan be able to do his part as kita punya Perdana Menteri terbaru dengan sebaik habis. Dan saya harap better things will happen to our country lah di bawah kelolaan dia dan tim baru ini. InsyaAllah ya. Dan mungkin Daffy ya, pelantikan menjadi PM9 adalah satu kebanggaan bukan sahaja kepada Daffy dan keluarga, malah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kisahkan ya, kongsikan satu kisah ya yang membuatkan Daffy pernah bangga dan menjadi terharu sebab mengenai Papa. Setiap kali dia ada pencapaian baru macam yang latest ni, of course itu antara saya rasa poin-poin yang of course kita orang sebagai family dia bangga lah kan. Sebab saya secara peribadi saya just kagum dengan the fact yang dia tak pernah berubah. Maknanya daripada dulu sampai sekarang, mana-mana prinsip dia punya tujuan dia berpolitik semua, setahu saya dia tak pernah berubah, dan dapat pangkat baru ke, naik pangkat ke, tak pernah mengubah dia jadi orang yang berbeza. Ya. Baik Daffy, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Berita Al-Hijrah. Selamat maju jaya, sukses selalu. Terima kasih, thank you for having me. InsyaAllah, dan sampaikan salam kepada keluarga. InsyaAllah. Okey, baik, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu anak kepada seorang Perdana Menteri yang juga tular ketika ini, nama beliau kembali tular di media sosial. Apa-apa kita harapkan agar dan beliau juga semua kita rakyat Malaysia dan mengharapkan yang terbaik kepada Malaysia, kerajaan Malaysia baru yang ditubuhkan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita perlu berehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini. Okey, kita masih dalam Berita Al-Hijrah edisi khas pelantikan PM. Apapun kita ada sedikit laporan lain. Ya, dan laporan lainnya kita mulakan dengan laporan ini, derita dengan kanser payudara tahap 4 ya. Sejak 4 tahun, setahun lalu, tidak mematahkan semangat Wan Nur Hasliza Muhammad 58 tahun untuk menguruskan kehidupan seharian sendiri.
Namun sejak PKP 3.0, pendapatan suaminya yang hanya bekerja sebagai pengawal keselamatan kadang-kala tidak mencukupi, membuatkan mereka sekeluarga terpaksa menaikkan bendera putih. Jadi bagi mendapatkan bantuan keperluan harian. Wan Nur Hasliza mendiami rumah kecil di Serdang bersama suami dan 3 anaknya. Walaupun hidup serba kekurangan, namun mereka bersyukur masih mempunyai tempat pelindungan. Namun sekali-sekala terputus bekalan makanan kerana suaminya hanya mendapat gaji jika ada pekerjaan dan bukan gaji bulanan. Pendapatan suami tu alhamdulillah okey lagi sebab kerja security kan tak boleh orang kata memang kena kerja lah. Kalau cuti pun memang dia tak boleh ni. PKP ni alhamdulillah masih okey lagi. Biarpun tahap kesihatannya tidak seimbang, Wan Nur Hasliza tidak mengharapkan suaminya mengambil cuti bagi menjaganya. Tindakan itu katanya akan mengurangkan jumlah pendapatan suami untuk menampung perbelanjaan bulanan keluarga. Keperitan keluarga itu mendapat perhatian Amanah Hartanah Bumi Putra AHB yang ingin berkongsi rezeki menerusi program tanggungjawab sosial mereka dengan kerjasama Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency berharap kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga PKP ini, janganlah berdiam diri. InsyaAllah boleh hubungi kami untuk kami menyampaikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Dalam program ini, bantuan keperluan asas dan wang tunai diberikan kepada keluarga Wan Nur Hasliza. Projek Amal AHB Kongsi Rezeki memfokuskan keluarga yang terputus bekalan makanan dan sumber keuangan terjejas akibat pandemik COVID-19. Seorang pemandu kren jengkawut maut selepas dihempap tembok penahan di sebuah tapak pembinaan dekat Damansara Perdana pagi tadi, dan insiden dilaporkan berlaku kira-kira jam 11.45 pagi tadi. Mangsa dipercayai tertimbus bersama runtuhan berkenaan. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika mangsa sedang melakukan kerja-kerja pembinaan. Mangsa berjaya dikeluarkan kira-kira 30 minit kemudian. Pemuda berusia 35 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Bomba mengesahkan laluan terlibat selamat digunakan untuk orang ramai berikutan kemalangan itu berlaku jauh dari jalan utama. Mayat mangsa dibawa ke PPUM untuk bedah siasat. Baik, kita beralih pula ke Perak, ya, Adi. Penduduk di Mukim Beriah, Alo Pongsu dinasihat bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir berikutan runtuhan dan rancangan tebatan banjir RTB Sungai Samagagah dalam kejadian pagi semalam. Dan kawasan ban yang pecah itu memecah keluasan lebih 9.14 meter dan arus air deras boleh menjejaskan kira-kira 2,000 rumah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Alo Pongsu, Datuk Syam Mat Sahad berkata paras air di Sungai Beriah dan Sungai Samagagah kini mencecah paras bahaya iaitu 3.32 meter dan mengalir deras ke arah kawasan penempatan penduduk. Beriah ini, saya harap mereka bersedia untuk mengangkat barang-barang keperluan yang penting, barang-barang yang penting untuk tidak kehilangan, dan sebarang kemungkinan boleh terjadi ada mereka ini kita pindahkan ataupun sebaliknya. Dari masa ke semasa kita ada buat pemantauan. Ini kita akan ada 3 buah kampung. Satu di Kampung Selekor, Kampung Matang Pasir Beriah dan Kampung Tarik Jawa Matang Pasir Beriah. 3 buah kampung ini bersiko tenggelamlah. Setakat ini ban pecah yang disedari penduduk sekitar jam 8 pagi itu telah menyebabkan banjir antara 0.6 hingga 1.5 meter di Kampung Matang Pasir dan Kampung Parit Haji Kasim di Alo Pongsu. Sementara itu, pengarah JPS Perak Insinyur Baharudin Abdullah berkata batu bersaiz besar akan diletakkan di ban yang pecah bagi menghalang dan mengurangkan kelajuan air. So that bila kita tambak batu tu nanti dia takkan dibawa arus. Tujuan kita buat demikian untuk mengurangkan kelajuan air yang ada sekarang. Jadi bagi mengelak mungkin tebing yang ada ni bertambah besar lagi. JPS Sekurian juga katanya telah mengaktifkan operasi pam kekal Matang Tengah bagi mengeluarkan air yang terperangkap serta membuka pintu di Ampang Jajar.
Baik, berita Al-Hijrah edisi khas PM9 berakhir di sini. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan Tijarah selepas ini yang akan membawakan tajuk Perkhidmatan Kewangan Islam Solusi Pandemik COVID-19 menampilkan pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Ya, jadi baiklah ya, sekali lagi kami di Berita Al-Hijrah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Ya, dan kita harap agar Datuk Seri akan dapat menuju negara ke arah yang lebih baik, pulih daripada wabak yang sedang melanda dan memulihkan ekonomi dan kembali mensejahterakan rakyat Malaysia. Dengan itu, saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Dan saya Datuk Syarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jaga diri.